Alright guys, welcome back to the channel. Jadi guys, dalam video kali ni, alright, kita nak share sambungan daripada video lepas. Macam kita cakap dapat 30 like, kita akan buat lebih detail tentang market depth. Alright, so kita akan buat macam mana kita nak gunakan market depth ni untuk advantage kita during trading. Okay, so kita akan share dua part. Okay, so sebelum kita nak share dua part ni, jom kita tengok market condition. Guys, okay, actually kalau kita tengok market condition, memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik beberapa hari lepas ni. Kita boleh tengok foreign fund pun masuk non-stop Okay, tu one. Number two, kita boleh tengok banyak counter daripada bawah start naik balik. Contoh, macam Clyde. Ni pun. Kita tengah cakap ni Clyde, kita boleh tengok SFP Tech contoh. Ni counter kita orang fokus dalam Super Trader. Daripada harga 22 sen, dia dah naik 26 sen. So about almost 20%. Okay. So banyak saham nampak HE Group pun yang daripada bawah nak start naik kan. So semalam pun memang market sangat aktif, 4 bilion lebih volume. Hari ni kita boleh tengok volume 3.3, mungkin by closing 4 bilion. So sangat-sangat baik kalau you tanya saya. Right? Index pun almost breakout 1006 balik. So guys, inilah waktu yang kita nanti-nantikan kan. Right, hari tu lepu lama juga actually, daripada Ogos tahun lepas sampailah March tahun ni. Lepas March tu baru slowly start kita nampak ada petanda-petanda dah. Alright, bulan lepas pun April pun bagus. Okay, Mei makin bagus. So semoga momentum ini berkekalan at least lah. Okay, kita tak minta lebih, kita tak minta bertahun-tahun. Kita minta at least lagi 2-3 bulan supaya kita boleh buat profit yang okay lah. Right, nak cover yang beberapa bulan yang sebelum ni. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita cerita market depth. So dalam video ni saya akan share dua part on market depth. Satu, macam mana kita nak beli time breakout. Macam mana kita nak combinekan chart dengan market depth. Okay, ketiga nak entry lah time breakout. Dan macam mana kita nak exit. Sama ada kita tengah nak trail stop kita ataupun kita nak buat cut loss. Okay, menggunakan market depth. Okay, so first kali, right? Macam mana kita nak entry? Time kita nampak ada breakout happen. Okay, let's say kita ambil contoh HE Group. Okay, sekarang ni kita nampak HE Group ada breakout, let's say lah 28 sen. Ini contoh saja. Ada banyak contoh lain yang lebih bagus. Ini contoh saja. Okay, contoh kita nampak breakout 28 sen. Jadi kita nak entry on 28 sen. So ramai tanya, tuan, bila nak entry 28 sen ni, adakah nak tunggu 285, 29, 295? Sebenarnya kita boleh entry harga tu juga ketika seller dah makin habis. Macam mana tu maksud seller dah makin habis? Okay, kalau kita tengok sekarang, obviously lah, ada dah naik sikit. Kita tengok sekarang, market depth dia, you boleh tengok kat sini bawah ni Okay, 280, 285, nampak? Dia dah breakout lah, basically. Okay, let's say lah, ni for orang panggil apa contoh lah. Sebagai contoh, bayangkan 285 ni lah harga breakout dia. Contoh. Keadaan ni dia dah breakout dah. Contoh. Okay, macam mana kita nak entry breakout 285? Contoh, bayangkan breakout 285. Okey, kita boleh masuk juga harga yang sekarang harga breakout tu. Okey, dengan syarat you faham market depth. Contoh sekarang ni, let's say, okey. Alright, kalau kita tengok dekat sini nampak tak? Okey, market depth buyer 28, seller 285. So bayangkan breakout 285. So apa yang kita boleh buat adalah kita tengok dekat sini buyer first, seller. Okay, seller yang pertama. Okay, ataupun kita panggil L1 seller. Alright. Dah nak habis, contohlah tadi mungkin ada 8,000 lot. Jangan beli lagi. Okay, kita tunggu nak dekat-dekat habis tu, contohlah sekarang ni, ni contoh dia lah. Nak dekat-dekat habis, kita nampak tak? Dah ramai orang makan 285, contohlah. Orang dah makan, dekat-dekat nak habis orang makan tu, pak, kita beli. Okay, so itulah cara macam mana kita nak combinekan chart. Kita dah nampak tadi breakout 285, contoh kat chart. Okay, so kita tengok market depth, kita nampak seller nak dekat habis dah 285 tu, diorang dah start makan. Okay, kita tengok kat sini, diorang dah start makan. Kita boleh tengok dekat sini sini boleh tengok, sini boleh tengok, nampak? Diorang dah makan 285, the moment diorang nak makan, habis makan tu, nak habis dah seller 285 tu, pom, dia sapu. Okay, saya selalu buat macam ni. I'm a breakout player juga, saya selalu trade breakout. I always do this. Okay, so nampak je seller nak habis tu, pam, habis makan. Okay, besides that, okay, you boleh juga buat harga yang lebih tinggi lah. Contoh, tuan, saya tak laju lah, tangan saya slow, saya whatever.
you boleh masuk lah obviously lebih tinggi. So contoh breakout 285, you masuk 29, tak terkejar-kejar sangat kan 295. Tapi you dah rugi satu bit lah dekat situ actually. Nampak? Kan? So satu bit tu kalau you masuk lot yang besar, contoh you masuk 1,000 lot, dah RM500 juga sebenarnya. Okay? Jadi dengan you tahu ilmu market adapt ni, you dah dapat jimat dah satu bit. Nampak? So kalau you tak faham market adapt, contoh you mungkin, tunggu je lah satu bit atas, you beli 29. Okay? Tapi now you dah tahu, oh macam tu rupanya. Tunggu seller habis. So contoh harga breakout 285. Tadi kalau kita tengok chart CFD, apa ni, Hashi Group ni 28 lah. Contoh. Okay, 285 kat chart breakout. Tengok market depth, breakout 285 nak dekat-dekat habis, boom. Nampak? So that is how kita menggunakan market depth untuk kita dapat maximizekan profit kita. So tadi mungkin kita kena masuk 29, kita tak faham market depth. Now kita dah tahu dah. Okay? Masuk 285. Bila seller dah habis. Alright? Yang ramai orang buat silap juga adalah bila dia tak sabar. Contoh, dekat sini, okay, kita ambil yang sama lah. Contoh, kat sini kita nampak buyer, okay, 280 betul. Right, seller 285. Okay, kalau kita tengok dekat sini, seller tu nak habis dah, tinggal lagi 2,000 volume. Okay, masalah orang yang selalu buat adalah, okay, banyak lagi dekat sini. Let's say lah, ada 10K lagi lot. Dekat sini, dekat buyer 3K lot je. Meaning dekat sini kita nampak seller masih tebal. Okay, mungkin ada orang dia tak sabar. Dia takut dia tak sempat nak beli ke apa, dia beli je terus. Actually dekat situ ada risk yang dia tak jadi nak break up. So, you tak tunggu. Dia habis, dia pecah 10,000 lot ni, you terus beli je. You nampak, oh dia dah touch dah harga break up tu, you beli terus. Tak boleh. Okay, actually, sekali lah you nak beli ke tak kan. Tapi, dekat situ ada risk. Okay, dekat situ ada risk. Lagi-lagi beginners yang tak pandai trade sangat, bahaya sangat buat macam tu. Okay, and then you beli 285, dia tak jadi nak break up pun, dia ghostan, dia pergi balik 26 ke contoh. Okay, so ingat, tunggu seller habis. Seller habis tu maksudnya contoh lah 10,000 lagi, kena agak-agak, kena pandai agak-agak. Okay, pom-pom dia dah kurang-kurang nak dekat-dekat habis tu, baru beli. Okay, next saya nak share macam mana kita nak jual ketika exit. Tadi ketika entry. So let's say lah, contoh SFP Tech ni saya dah beli harga 22 sen. Sekarang ni saya tengah trail dengan stop saya. Okay, saya tengah layan profit saya kan. Saya tengah naikkan lah cut loss saya. Contoh lah, let's say lah, ni contoh. Okay, cut loss saya dekat 255 ni. Tak logik lah sekarang, dia tengah harga tinggi kan. Contoh. Okay, 255. So apa yang saya boleh buat? Instead of saya terus jual je dekat 255 ni, saya boleh tunggu. Ni bayangkan 255 tu adalah stop loss saya. Ini kita tak nak cerita sangat harga berapa betul, harga berapa bagus nak beli, tak. Sekarang ni kita nak tengah cerita macam mana nak guna market depth untuk entry dan exit. Tu kena faham. So contohlah sekarang ni cut loss saya adalah pecah 255. Okay. So mungkin orang akan fikir, oh pecah 255 ni maksudnya tak kisahlah tadi cut loss ke trail stop ke apalah. So, bila orang fikir, oh pecah 255 maksudnya 250 ke? Ini kalau orang yang tak mahir market depth. Dia akan buat macam tu. Mungkin dia akan jual 250. Tapi sebenarnya, kalau you mahir market depth, you boleh jual juga dekat 255. Macam mana? Okay. So, contoh sekarang ni. Kita ambil buyer dekat 255, seller dekat 26. Sekarang contoh. Okay. Macam mana kita nak caw dekat harga 255, nak exit kat 255 tu adalah bila buyer 255 dah makin lemah. Kita boleh nampak dia dah lemah. Contoh sekarang ni kita nampak, okay, buyer 255, alright, seller dekat sini 26. Okay, kita ambil lah dekat sini dia ada 27K, um, seller ada 24K. So kita nampak lah kat sini buyer lagi kuat daripada seller kan kat sini. Sekarang ni kita ambil satu layer pertama. Alright. Jadi apa maksud buyer dah makin lemah kalau kita nak exit kat 255 tu? Kalau orang yang tak pandai market depth, mungkin dia nampak je pecah 255, dia faham pecah 255 tu maksudnya dia nak jual kat 250 contoh. Okey? Tapi sebenarnya you boleh tunggu 255 tu weakening, makin lemah. So contohlah sekarang ni ada 27,000 lot. Dia makin lemah, lalas nak tinggal sikit-sikit tu. Contohlah tinggal 2,000 lot, tinggal 3,000 lot tu. Oh, ciao. Nampak? Tekan set. Sebab tu momentum trader ni dia some sort of kena be ready lah. Dia kena duduk depan misi sikit, kena ready, kena sentiasa ada flexibility untuk nak exit dengan nak entry dengan nak exit. Okay, kalau you tak boleh beli, maksudnya you dah lupa lagi 3 hari you tengok, tak boleh lah. Kalau you nak buat short term trading yang memang betul-betul nak dapat harga terbaik dengan harga exit terbaik, memang you kena duduk depan skrin. Tapi kalau you tak nak dapat yang terbaik, maksudnya you beli je breakout and then you biar je trail stop je, boleh je macam tu. Tapi tak dapat yang terbaik lah.
So ni saya tunjuk macam mana nak dapat exit yang terbaik menggunakan market depth. Okay. Ni contoh, bukan saya nak cakap 25 ni dah kena caw. Tak. Ni saya bagi contoh kalau harga 25 ni adalah cut loss you. So apa yang you boleh buat adalah instead of you nak jual 250 ataupun you nak jual 255 terus, tengok buyer market depth. So kalau buyer market depth dah makin lemah, sekarang ni kuat lagi lah, ada 26,000, 27,000 tadi, okay. So, consider market masih kuat. Tapi tiba-tiba, pom, orang start jual, pom, 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 25, 20, 15, 10, dah makin lemah, pom, kita buat exit. But obviously, kena duduk pada misi lah. You kena tengok market depth tu. Okay? So, itulah cara macam mana nak exit dengan harga yang cantik menggunakan market depth. So, tadi ni kita boleh gunakan ketika kita nak cut loss. Contohlah, kalau kita beli 22, mungkin tengah 20 sen ke, kita nak cut 20 sen tu, buy 20 sen dah makin lemah, caw. Sekarang ni, dalam kes sekarang ni, saya beli SFA ni area 22 sen. Alhamdulillah lah, saya tengah profit banyak juga sebenarnya kat SFA Tech ni. So, contoh, 25 ni adalah trail stop saya. Bukan trail stop saya lah, tapi contoh. Okay, so 25 ni, let's say trail stop saya. Habis 25, boom, caw. Instead of saya nak caw terus 25, faham tak? Instead of saya nak caw 25 kosong. Saya tunggu 25 ni lemah. Nak habis-habis dah bayar tu, baru saya caw. Okay? So itu guys secara ringkas macam mana kita nak gunakan market depth untuk dapat entry yang cantik ketika breakout dan macam mana kita nak exit, okay, sama ada stop loss ataupun trail stop kita, okay, menggunakan market depth. Okay, tadi breakout tunggu seller dah lemah, kita masuk time breakout, nak exit tunggu buyer dah lemah baru kita exit. Okay, so guys, kepada yang belum masuk grup kita, free saja grup Telegram kita, public channel, kita share tentang saham, pergi je link di bawah, free sahaja. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye.